Middin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam satu majlis yang sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang juga dipanggil oleh Nabi dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Maka harapnya kita semua bukan hanya dapat duduk di dalam taman syurga di dunia, malah dapat duduk di dalam syurganya yang sebenar nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman, dibicara wassalatu wassalam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wassalatu wassalamu ala khairil anami wa ala alihi wa sahbihi masabihiz zalami. Artinya, bermula rahmat Allah dan salamnya atas Nabi yang sebaik-baik manusia dan atas keluarganya dan segala sahabatnya mereka itu, beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Wa ba'du. Baik, pagi ini kita akan syarah berkenaan dengan wassalatu wassalam. Wassalatu wassalam, waw tu itu dengan makna waw bermula, istinaf. Kalau mengaji ilmu alat maknanya permulaan pada suatu ayat. Wassalatu bermula rahmat. As-salah itu dengan makna rahmat. As-salah ni sembahyang lah, samalah macam lafaz dalam azan, dalam iqamah. Alif lam Sad lam alif ta marbutah, as-salah. As-salah tu maknanya diertikan di sini dengan makna rahmat. Maka mudah fahamnya kita bahawa sembahyang itu rahmat.
Sebab as-salah dengan makna rahmat. Jadi semayang tu rahmat. Apa makna rahmat? Rahmat, raha mim ta marbutah, ambil daripada perkataan rahimah. Rahimah tu maknanya kasih. Rahmat artinya kasih sayang daripada Allah. Sebab itulah dalam banyak-banyak amal ibadat, sembahyang yang Allah beri pada Nabi dengan sendiri, tanpa melalui wahyu malaikat Jibril alaihi salam. Ada pun amalan lain dengan perantaraan wahyu, yakni puasa, zakat, haji dan sebagainya. Perintahnya tu melalui wahyu. Tetapi bila main dengan sembahyang, Allah jemput sendiri baginda Nabi SAW naik ke langit, kerana Allah sendiri nak beri perintah sembahyang ni pada Nabi. Kerana apa? Kerana sembahyang itu adalah rahmat. Sembahyang itu adalah kasih sayang Allah. Jadi mudah ringkasnya, nak tahu kita ni disayangi Allah ke tidak, tengok kita punya solat. Kalau kita boleh sembahyang tu, maknanya ada tanda kasih Allah pada kita. Tapi tak tengok juga, maknanya kata sembahyang yang macam mana. Kalau jenis sembahyang cak alik but, tak ada apa tu. Sembahyang laju-laju, kelepak-kelepuk, lebum, jatuh tergolek situ. Sembahyang laju-laju gitu, tak ada apa makna. Tak ada tahu makninahnya apa semua, makna itu pun tak termasuk dalam kasih Allah. Yang kasih ni sembahyangnya dengan penuh ketenangan. Kemudian pula dia gemar dalam sembahyang, sonok dia dengan sembahyang. Kadang-kadang tak cukup dengan solat fardu, ditambah-tambah pula dengan solat sunat. Kalau orang yang kasih pada solat, maknanya Allah kasih pada dia. Itu je. Jenis kalau kita tak apa gemar dengan sembahyang, jadi malas nak sembahyang, cek balik, mesti ada something wrong. Mesti ada masalah pada kita ni, yang kadang-kadang takut-takut Allah tak kasih pada kita. Jadi sembahyang tu penting. Dan dalam banyak-banyak amalan, sembahyang ni lah yang paling utama sekali akan dikira. Nanti di padang mahsyar, di hari kiamat, mula-mula sekali solat akan dihitung dahulu. Maka kata Tok Guru kami, Tok Guru Siddiq Nur, dia kata solat ni umpama bakul. Kalau solatnya elok, maka segala amal ibadat yang lain insya-Allah jadi elok. Macam bakul lah. Bakul, kalau bakul tu elok, bubuhlah benda apa pun dalam bakul, semua tersumbat elok. Kita bubuh derma masuk, bo zakat masuk, bo umrah masuk, bo pergi haji, bo korban, macam-macam lah. Perkara-perkara kebaikan kita buat masuk, lekat elok di dalam bakul. Sebab bakul elok, bawa balik jumpa Allah banyak sungguh, sampai berat bakul-bakul pun. Tapi kalau semayangnya jenis berlebih kurang, semayangnya buat main-main, umpama macam bakul yang bocor, semayang tak ada, ataupun semayangnya lalai, bocor bakul. Bila bakul tu bocor, bubuh apa pun jatuh bawah. Buh derma jatuh bawah, buh zakat jatuh bawah, buh umrah jatuh bawah, buh lah apa pun jatuh bawah tu. Bila jatuh bawah semua, bawa jumpa Allah kosong, tak ada apa, muflis. Sebab bermulanya dengan solat, bermulanya dengan semayang. Jadi semayanglah tonggak kepada ataupun ibu kepada segala ibadat. Dan semayang ni juga adalah cerminan hidup. Semayang ni cerminan hidup. Nak tahu hidup seseorang tu macam mana, tengok solat dia. Kalau solat dia jenis kelang kelibut, maknanya hidup dia mesti kelang kelibut. Gitu ya. Kalau solat dia halal-halal berlebih kurang, hidup dia macam tu kah? Jadi kalau kita nak betulkan hidup kita, tak payah pergi motivasi ke apa, kaunseling, tak ya. Balik pada Islam. Nak betulkan hidup, betulkan solat. Nak bagi hidup kita penuh dengan ketenangan, kerjakan solat dengan ketenangan. InsyaAllah betul solat, betul hidup kita. Sebab solat itulah tulang belakang kepada kehidupan. Sebab tu semayang ni tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu semayang ni dia mula dengan apa? Muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Semayang itu dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Maksudnya hidup seseorang tu, siapa yang hidupnya mula dengan takbir, maka hidupnya akan disudahi dengan salam. Apa dia mulakan dengan takbir? Apa makna takbir?
Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Maknanya siapa yang hidup dia membesarkan Allah, mendahulukan Allah dalam segala bentuk kehidupan dia, maka hujung hidup dia akan jumpa salam. Salam tu apa dia? Salam tu maknanya selamat. Maka dia akan jumpa keselamatan. Sebab tu hikmah kenapa kita semayang salam kita 2 kali, kerana keselamatan yang kita nak kecap ialah 2 kali juga, iaitu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunia bukan maksud tak kena corona, kan tu. Selamat dunia ni bukan makna tak sakit. Bukan, sakit ni orang cakap apa, hitam putih kehidupan, kan? Tak semestinya sakit tu satu benda yang bahaya. Memang dia bahaya gak, tapi kadang-kadang mati bukan dengan syarat sakit. Ada orang tak sakit, sihat elok, mati gak. Kan? Jadi makna kata sakit ke penyakit ke apa ni soal hitam putih kehidupan saja, yang melengkapkan cerita hidup kita saja. Tapi yang sebenar keselamatan yang kita nak ialah selamat di dunia itu bukan kerana tak kena penyakit, tak rumah terbakar, tak aksiden, bukan tu. Tapi selamat di dunia ialah selamat akidahnya daripada tersesat, yang tidak mati sebagai mati kafir. Jadi masalah yang besar, masalah yang sebenar bukan masalah corona. Tapi masalah yang sebenar ialah seperti mana Tok Khatib sebut selalu dalam khutbah mimbar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang tu yang masalah paling besar. Adakah kita sudah sebenar-benar takwa kepada Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tu masalah kita yang sebenarnya, masalah yang paling besar. Persoalan yang timbul, adakah aku mati esok adalah dalam keadaan Islam ataupun terkeluar daripada Islam. Jangan kita overconfident. Geng surau dah kan, takkan mati kafir kot. Baca kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Cerita tentang satu orang tok wali namanya Basisah. Wali hebat. Dalam kitab cerita, anak murid saja boleh terbang. Dan kalau anak murid boleh terbang, tok guru macam roket tu kot. Mana hebat, nak ceritanya karamah yang hebat. Sebab amalan dia power, dengan ibadatnya yang mantap. Tapi di hujung ceritanya, dia mati dalam keadaan kafir. Dia buat 3 kesalahan. Yang pertama, dia minum arak. Yang kedua, dia rogol perempuan. Yang ketiga, dia bunuh pula perempuan tu. Akhirnya disabitkan kesalahan, ditangkap dan sebagainya. Dihukumkan mati. Setan datang pada dia. Setan kata ikut dia. Dia pun ikut setan. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Tutuk wali pun boleh mati kafir. Dan kalau kita kuali, lagi bahaya. Kalau tak jaga betul-betul agama ni. Lepas tu tidak ada istilah zon selamat. Dia kata dulu mungkinlah, dulu lara zaman Pok Yeye dulu kan, zaman lepak warung kopi, tak datang lagi masjid surau, jemaah ni tak ada lagi, nak kuliah pun tak erti lagi waktu tu. Lepas tu kita pun dah berubah lah, main koi usia ni berubah dah, hijrah lah, tak mau duduk lepak-lepak gitu dah, tak mau dah buat benda sia-sia. Kita pun duduklah, datang semayang berjemaah, dengar kuliah. Tiba-tiba kita rasa kita berada di zon selamat. Tak. Jangan rasa begitu. Zon kita tak pernah selamat selagi mana kita tak mati. Sepanjang kita hidup ni, sebelum kita ditanam dalam kubur, selagi itulah kita akan bertubi-tubi diuji oleh Allah. Setan dan sebagainya, kacau kita dan sebagainya. Kita ingat kita lepak kat luar tu ialah dulu lara lah. Sekarang dah lepak di surau masjid, ingat bagus dah. Jangan lupa pula sini pun ada setan dia. Dia kacau cara lain pula. Memang dulu dah habis dah, tobat dah, tak muha tikam nombor ekor. Setan tikam nombor ekor memang dah lari. Setan lain pula datang. Setan riak,
Setan ujuk, mula dia rasa dia lebih baik pada orang lain, habis rosak juga amalan. Kan? Datang kuliah subuh ni dia tengok kanan kiri, kata aku tengok orang lain macam ngantuk, aku seorang je yang fokus ni, kata. Kena dah. Nampak? Kena dah situ. Setan dah cocok dah situ. Makna kata tak ada zon selamat lah kita. Melainkan kita kena minta selalu berlindungan daripada Allah, minta selalu supaya Allah selamatkan kita dalam apa jua keadaan kita. Sebab itulah banyak-banyakkan beramal dengan membaca bismillah. Dalam apa saja kerja buat kita, baca bismillah. Kan? Moga-moga apa yang kita buat ni penuh dengan keberkatan daripada Allah. Bila Allah berkat, insya-Allah selamat. Kan? Dia begitu. Jadi itu dia wassalah, dengan makna selawat, dengan makna rahmat. Dan solah as-solah ni juga adalah nama lain bagi selawat juga. Salawat dan juga as-solah, kan? Jadi ada juga ulama mengatakan bahawa as-solah ini adalah salawat, seperti mana disebut di dalam suratul Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam sejahtera dengan penuh penghormatan. Jadi selawat di sini terbahagi kepada 3. Pertama, Allah selawat. Kemudian yang kedua, malaikat selawat. Dan yang ketiga, manusia selawat. Kita lah, orang-orang beriman selawat ke atas Nabi. Jika daripada Allah, maka ia bermaksud rahmat, iaitu rahmat yang disertai pengagungan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, serta dan menghidupkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan Allah berselawat ke atas Nabi ni, maknanya Allah mengasihi Nabi. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia ataupun makhluk yang paling dikasihi Allah, paling sekali, nombor 1 sekali. Diberi gelaran pada Nabi Habibullah. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat gelaran Khalilullah. Waktu Isra' Mi'raj, Nabi kata, Allah tanya ke Nabi, minta apa kamu nak minta? Nabi Muhammad tak minta. Nabi Muhammad kata pada Nabi Ibrahim, engkau beri gelaran Khalilullah. Nabi kata. Lepas tu Nabi sebut lagi nabi-nabi lain dapat apa? Nabi Daud dapat suara yang merdu sehingga boleh melenturkan besi. Nabi Sulaiman dengan kerajaan yang besar sehingga semua tertunduk di bawah kerajaannya. Nabi Muhammad sebut seorang-seorang nabi dapat apa. Tapi Nabi tak minta je. Tu cara nak minta, kata tok guru kami. Kan, kalau YB datang pak kita, dia tanya kawasan ni nak apa ni? Jangan minta ni, minta buat tandas. Dia kata ingat nak buat tandas lah, besar sikit. Tandas je minta. Jadi cara dia buat macam Nabi bagi tahu, ni cara Nabi. Kan, bila YB tanya sini nak perlukan apa sini ni? Nak peruntukan apa nak bagi ni? YB datang kan. Kita katalah kampung sebelah sana dapat sekian-sekian gini. Sekolah sekolah Cina sana pula dapat macam ni, buat dewan. Sekolah Tamil pula dapat gini-gini. Kawasan kampung situ dapat gini. Kita cerita semua. Lah kali dia kata, habis tu nak macam mana? Kalau boleh nak semua macam tu juga. Nampak? Dia kata, betul lah ni Nabi. Nabi cerita Nabi ni dapat ni, Nabi dapat ni, Nabi dapat ni. Lah kali habis kali Allah kata, kalau begitu aku beri kemuliaan lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain, sehingga aku letak panggilan kepada kamu Habibullah, satu gelaran yang tak pernah diberi pada mana-mana manusia, satu gelaran yang paling tinggi. Engkaulah kekasihku, kata Allah. Kan? Satu rahmat yang paling tinggi diberikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah bila sebut rahmat, kita baca dalam, kadang-kadang kita baca dalam kitab, kita jumpa dah terjemahan dia akan tulis Rasulullah dilimpahi rahmat. Kenapa disebut limpah? Kerana terlampau banyak rahmat Allah berikan pada Nabi sehingga melimpah-limpah. Jadi diibaratkan
cawan ni macam Nabi lah. Bukanlah kata Nabi ni jadi cawan pula kan. Sekejap dia potong video ni buat pendek. Nak ustaz ni kata cawan Nabi. Nah, ni contoh. Makna katalah Nabi ni umpama cawan ni. Rahmat tu umpama air. Allah tuangkan air kan, dalam cawan ni sehingga air ni penuh. Lepas tu dia melimpah akhirnya jatuh bawah. Kan tak? Bila jatuh bawah, air ni akan membasahi keliling bawah ni. Kalau sini apa ada kapet, kapet ni lah basah. Jadi macam tu juga Nabi Muhammad, Allah tuangkan rahmat ke atas dia sehingga sampai rahmat Nabi terlampau penuh, akhirnya melimpah rahmat Nabi. Melimpah jatuh ke bawah keliling-keliling Nabi. Nah, maksud keliling-keliling Nabi ialah orang yang paling rapat dan dekat dengan Nabi. Maka maksud melimpahi rahmat yang melimpah-limpah yang Allah berikan pada Nabi akan terlimpah kepada orang yang dekat dengan Rasulullah. Siapa dia yang dekat dengan Rasulullah? Orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang paling kuat mengamalkan sunnah Rasulullah. Lagi banyak kita amal sunnah, lagi rapat dan dekat kita dengan Rasulullah. Bila dekat, kita akan mendapat limpahan rahmat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amal lah. Sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Poligami. Dia kata yang tu payah Zahir. Marah orang belakang. Ada banyak lagi, bukan tu je saja. Kayu sugi, serban, kan tak? Jubah. Kita dah banyak dah susun baju Melayu. Macam-macam jenis baju Melayu. Ada Melayu Johor, Melayu Perak, Melayu macam-macam Melayu lah dia. Kan? Semua baju semua ada. Sekali-sekali belilah selai baju jubah. Tak minat ke macam mana pun belilah selai. Tanda kasih ke Nabi, ingat ke Nabi. Kan? Tak pakai selalu, pakai sekali-sekala. Time raya pakai, ataupun semayang Jumaat ke pakai. Kan tak? Menunjukkan bahawa kita kasih. Benda ni dia kalau kasih ni, benda dia tak minat pun dia jadi minat. Itu tanda kasih. Kan tak? Macam kita kasih dengan orang perempuan masa mula-mula kita nak menikah dengan dia dulu. Kita tanya dia, awak suka makan apa? Dia kata saya suka ayam. Wih, sama. Padahal dia suka ikan. Tapi dia buat suka gak lah ayam sebab nak minat ke orang tu. Nampak? Benda tak minat dia jadi minat. Lah kali dia tanya, awak suka kasut macam mana? Awek tu kata kasut tumit tinggi. La ilaha illallah, sama. Dia pun suka kasut tumit tinggi. Tapi nak ceritanya sebab minat habis, ngaku habis lah. Sama lah. Jadi kalau kita kasih pada Rasulullah, tunjukkan, zahirkan minat kita pada Rasulullah dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah yang Nabi buat. Maka bila kita buat gitu, insya-Allah lah dekat kita dengan Nabi. Ada satu hadis. Hadis ni dhaif. Terus terang saya beritahu hadis dhaif. Tapi kalau geng-geng Wahabi marah sungguh hadis ni. Kan? Tapi dalam kita ahli sunnah wal jamaah, hadis dhaif bukan hadis palsu. Hadis palsu maudhu'. Hadis dhaif ni hadis riwayatnya tu lemah. Perawi dia tu ada sedikit masalah. Kata guru kami, hadis yang dhaif ni kadang-kadang perawi tu pernah menipu. Macam tu. Tapi bukan tipu orang. Dia tipu sikit-sikit itu, tipu binatang. Dia nak suruh, katalah contoh dia nak bagi ayam masuk dalam reban, dia pun buat acah. Gitu. Padahal tak ada dedak kat tangan ni. Ayam tu pun ikut masuk dalam reban, dia kunci, tada. Yang kata Hasam nak kencing aku. Dia kata ingatkan kerajaannya engkau sama. Dia kata, makna kata dia pernah bohong gitulah. Bukan bohong betul pun, bohong gitu, bohong datang. Bila jadi itu, perawi itu jadi lemah, maka hadis tu jadi turun taraf, jadi lemah, jadi dhaif. Gitu je. Tapi kata ulama, hadis dhaif boleh diamalkan sebagai fadilat amal, sebagai untuk kita membanyak-banyakkan amal, tak ada masalah. Tapi nak buat sebagai hujah, nak keluarkan fatwa pakai hadis tu, tak boleh lah, sebab hadis tu lemah. Jadi ada satu hadis, saya tak hafal matan dia, cuma mafhumnya yang berbunyi dalam hadis tu. Nabi kata bila
telinga kamu berdesing. Tak nak itu nak. Bila telinga kamu berdesing atau berdengung gitu, maka kamu ucaplah selawat kepadaku. Ucap selawat kepadaku. Kemudian ada beberapa ulama yang mentafsirkan hadis ni, mengatakan bahawa yang dimaksudkan Nabi bila telinga berdesing, selawatlah ke atas Nabi, kerana pada ketika itu dia ada satu tempat dipanggil tempat pengumpulan ruh tertinggi. Di situ ada Rasulullah dengan sahabat-sahabat ke sebagainya. Maka di situ bila telinga kita berdesing, kata dalam syarah kitab bahawa Rasulullah sedang menyebut nama kita dengan kebaikan kepada ruh-ruh keliling waktu tu. Nabi sebut nama kita. Jadi kita sing gitu, kita berselawat ke Nabi. Tapi yang dia jenis berdesing sekejap je. Kalau sing lama kat 8 jam tu bukan dia. Itu telinga telinga sumbat tu. Itu buat pergi klinik lah. Ni sing kejap sing itu. Kita pun kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, moga-moga lah Nabi sebut nama kita. Jadi banyakkan selawat ke atas Nabi. Tu. Itu wassalah. Kemudian wassalam. Tak habis lagi tadi. Daripada Allah, maknanya mengagungkan Nabi. Kalau daripada malaikat pula, selawat itu bermaksud istighfar ke atas kesalahan, bukan ke atas dosa, kerana Nabi tak ada dosa. Maksud kesalahan di sini, kesalahan yang Nabi risaukan ke atas umatnya. Nabi mana ada dosa? Nabi maksum, kan? Nabi risau atas kesalahan umat ni. Kadang-kadang Nabi risau dosa-dosa kita ni, kesalahan-kesalahan kita ni sampai terbawa-bawa kepada Nabi, seolah-olah macam Nabi pula yang buat salah. Risaunya Nabi. Maka di sinilah malaikat bila berselawat ke atas Nabi, memohonkan istighfar, dan istighfar itu tertumpah ke atas umatnya Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kita yang banyak berselawat juga, kata ulama, boleh mengampunkan dosa. Selain dengan lafaz istighfar astaghfirullahalazim, lafaz selawat juga boleh mengampunkan dosa, insya-Allah. Banyakkan selawat. Dan yang ketiga, iaitu manusia berselawat itu bermaksud munajat dan doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setengah riwayat mengatakan bahawa doa tidak terangkat melainkan di dalam doa itu ada selawat ke atas Nabi. Sebab tu jadi amalan nak tok imam kita apa semua ni baca doa mesti ada selawat dalam dia. Kita baca doa kunut pun ada selawat dalam tu. Kerana ada riwayat kata menjadi syarat untuk mengangkat doa atau termakbulnya doa, mesti ada selawat ke atas Nabi di dalam doa tersebut. Kalau tak ada, bererti macam melanggar adab, tak kena cara. Kemudian selesai wassalah, kemudian kita terus pergi ke wassalam. Wassalatu wassalam. Assalam tu maknanya selamat. Macam kita sebut Assalamualaikum tu, maknanya selamat ke atas kamu. Jadi selamat ni hanya boleh diucapkan kepada orang beriman saja, orang Islam. Orang kafir tak boleh. Tak boleh nak ucap selamat kat dia, kan? Sebab selamat apa dia? Dia kafir, nak menentang Allah. Selamat tang mana pula? Selamat di sini selamat akidah, kan? Selamat masuk dalam syurga Allah, tak masuk neraka. Selamat ke mana kalau kafir memang masuk neraka. Jadi tak boleh kita nak ucap selamat kepada orang kafir. Ucap hari Natal dia ke lantak dia nak sambut Christmas, kita tak payah sibuk lah. Ini siap nak pakai topi, boh janggut palsu pula tu. Suruh bela janggut ikut Nabi, tak nak. Dia janggut Santa Claus dia pula. Pelik-pelik lah manusia, kan? Orang suruh ikut sunnah Nabi, tak nak. Ikut sunnah Santa Claus tu. Ikut Christmas tu. Orang kafir lah tak dia lah. Kita Islam tak payahlah nak ikut kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, datang dari kaum tu. Kamu menyerupai Nasrani, jadi Nasrani. Menyerupai Yahudi, jadi Yahudi, kan? Kadang-kadang anak-anak kita dia kerja-kerja kedai makan dan sebagainya, bila sampai Christmas, tokek kedai suruh konon-konon buat sambut ni lah Christmas, kena pakai baju Santa Claus apa semua. Anak kita yang tak ada ilmu ni pergi ikut juga. Kata nanti bos tak bagi gaji. Lantak habis lah bos tak bagi gaji. Yang bagi rezeki Allah, kan bos, kan? Kalau bos bagi gaji tapi Allah sekat rezeki, gaji tu tak ada berkat dah, kan?
Tak ada nilai dah. Jadi susah je hidup walaupun duit banyak. Berapa banyak orang macam tu? Duit banyak tapi hidup susah. Sebab apa? Sebab tak ada berkat. Ada? Tengok kadang-kadang datuk hebat, orang kaya, kan? Velfire pakai. Tapi dia duduk dalam velfire. Tak duduk atas katil hospital. Vel katil nama dia. Dapat velfire. Siapa yang naik velfire dia? Driver dia. Driver gaji 800 je. Naik velfire sedap, nyanda driver dalam tu. Kan? Yang bawah dia duduk atas tu, atas katil. Kan? Makan tak boleh. Datin tanya, Datuk boleh makan ni tak? Ayam. Ayam tak boleh. Datuk kata tak boleh, ayam risiko. Risiko sakit jantung, bahaya. Lepas tu makan roti boleh, roti. Roti pun tak boleh, doktor kata. Habis semua benda sebut makanan tak boleh. Lah kali nak boleh apa ni? Air buah boleh, air fresh orange. Datuk teringin lah. Dia memang minat air fresh orange. Tak boleh. Lah kali dia doktor kata air kosong. Minum air kosong. Datin pun buka lah botol air. Nak bubuh straw nak bagi Datuk minum. Datang doktor, bukan macam ni, tak boleh bagi straw. Betul macam mana doktor? Ini plastik, bawa naik atas, masuk wire. Datuk, lah cocok kat mana? Kok lengan. Kalau kok lengan rasa sedap tak? Mana sedap masuk kok lengan? Tempat sedap ni ditekak. Tiba-tiba Datuk duit juta-juta dalam bank, air masuk kok lengan, tak terasa ditekak. Itu kata nikmat bukan duduk pada duit ringgit kita. Nikmat duduk di Allah. Allah nak bagi nikmat, Allah bagi nikmat. Allah nak bagi nikmat, mu kaya macam mana pun Allah tak bagi nikmat, tak terasa nikmat. Malah lagi perit adalah. Tengok orang kerja postman, gaji berapa sangat je, bukan Datuk pun. Kadang-kadang kena kejar anjing, kadang-kadang dia kejar anjing. Kerja postman, kerja apa? Berhenti makan, air tu sebaldi minum. Elok, tak ada masalah. Nak gaji baru bergerak je. Jadi bukannya berkat itu dengan besarnya gaji. Berkat tu bukan dengan jawatan. Berkat tu dengan di sisi Allah. Rapat dengan Allah, Allah kurniakan keberkatan. Walaupun sedikit tapi sempurna, tapi cukup. Jadi kita nak seperti mana yang ucapan disebut dalam kitab ni, wassalatu wassalam. Maka makna kata kita nak as-salah, yakni rahmat, kasih sayang daripada Allah. Dan juga kita nak as-salam, yakni keselamatan daripada Allah kepada kita. Selamat di dunia, tidak rosak akidah. Selamat di akhirat, dapat masuk syurga Allah. Maka kata ulama, wassalatu wassalam tak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan hukumnya makruh. Jadi bila sebut as-salah mesti diapit dengan as-salam. Wassalatu wassalam. Kerana kamu solat, kamu selamat. Kamu dapat rahmat, berarti kamu mendapat keselamatan Allah, insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Sebab dah dengar bunyi macam ada sudu-sudu betul. Allahu akbar. Nanti kita sambung kuliah akan datang ala khairil anam. Ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihi zalam. Jadi wassalatu wassalam dah syarah lah. Lagi bulan depan tanya betul mana wassalatu wassalam lagi. Kat 8 bulan wassalatu wassalam. Itu sudah berhenti dah. Nanti kita sambung selepas dia pula. Jadi cukup sekadar tu dulu pada pagi ni yang dapat kita kongsikan. Dan macam biasa ada produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan membeli sambil menderma untuk membantu perjuangan sekolah kami. Moga-moga dengan bantuan tuan-tuan sekalian kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in
المؤمنين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله minna wa minkum. Takbir.